Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, hari ini kita akan tengok tajuk Awamilun Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadithah. Jadi, mungkin sedikit gambaran awal tentang nota yang Ana sediakan. Kalau antum tengok nota yang Ana bagi, Ana dah hantar dekat dalam group. Kalau antum tengok, nota Ana adalah nota yang antum mungkin tak dapat ataupun tak pernah tengok dekat tempat lain. Pertama, nota Ana ni terbahagi kepada beberapa pecahan. Okey, pertama tentang macam mana fatrah setiap satu kurun. Jadi, sebelum tu mari Ana cerita. Kenapa Ana buat nota macam ni? Pertama, sebab kadang-kadang bila Ana baca macam contoh tajuk Awamilun Nahdah, Ana jadi masalah yang Ana hadapi adalah Ana terganggu dengan sat-sat lagi jumpa number, lepas tu lagi jumpa number. Misalkan macam tu. Contoh, masa tajuk pertama At-Tibaah ada number. Misalkan number tu maksud Ana misalkan orang masih mengenali bidang percetakan tu pada kurun ke berapa sampai kurun ke berapa. Lepas tu Sahafah pula bila berlaku dia. Lepas tu dan seterusnya bila-bila. Dan benda tu membuatkan Ana semacam kalau selagi tak ada satu benda yang membentangkan segala hal tu, Ana jadi keliru nak ingat. Jadi atas inisiatif tu, nota Ana berbentuk macam ni untuk awal dia. Daripada kurun ke-15 sampai kurun ke-20. Sebab kalau antum tengok tajuk At-Tibaah, dia mula daripada kurun ke-15. Dia bagi tahu macam mana orang Eropah mengenali bidang percetakan daripada kurun ke-15 sampai kurun ke-20. Jadi disebabkan tu Ana buat macam time frame untuk antum tengok kat sini berlaku, kat sini berlaku, kat sini berlaku. Seterusnya nota yang berbentuk macam ni. Nota yang kedua ni adalah nota yang membincangkan tentang asar, kesan ataupun awamil ataupun faktor ataupun misalkan ataupun nasya'ah. Jadi benda-benda maklumat yang secara terus ataupun maklumat yang berkaitan dengan awamilun nahdah, berkaitan dengan faktor tersebut, Ana bagi dalam nota yang muka surat kedua dengan muka surat ketiga. Jadi kalau antum tengok nota ni, misalkan At-Tibaah. Sebelum tu nota ni boleh lipat. Untuk muka surat yang kedua ni nota dia boleh lipat sebab tu belah tengah. Jadi kalau antum merasa antum perlu untuk photostat, nanti kalau ni boleh lipat. Jadi yang dalam nota kedua ni Ana tulis dia punya asar, kesan-kesan, dia punya macam mana perkembangan dia. Lepas tu dia punya misalkan dalam bab As-Sahafah banyak kan bab Sahafah adalah bab tentang akhbar. Macam mana perkembangan akhbar pada zaman kebangkitan sastra moden, sastra Arab, sastra moden. Jadi setiap faktor dia tu, At-Tibaah, As-Sahafah semua tu, dia ada dia punya kesan dia dan sebagainya. Jadi Ana buh semua kat sini. Jadi empat tajuk subtopik tu ada dalam nota yang Ana bagi ni. Kalau antum tengok nota Ana yang muka surat kedua dengan ketiga, apa yang tak ada? Apa yang Ana tak tulis dekat nota ni? Misalkan kalau dah ada jawapan boleh bubuh dekat chat box tu. Kalau saya nak cakap boleh gunakan mic. Kalau antum tengok misal dekat At-Tibaah, Ana terus masuk ke dia punya asar. Apa yang sebenarnya Ana tak masukkan dalam nota muka surat 2 dan 3. Contoh lagi tajuk As-Sahafah. Ana terus bagi nasya'ah dia As-Sahafah wa mu'allifatuhu. Lepas tu
lepas tu awamil dia dan athar dia. Apa benda yang tak dimasukkan dalam dalam nota ni. Misal lagi, al-bi'tsat wa tarjamah. Ana bagi tahu al-ittisal, hadaf, macam mana awal bi'tsah dan seterusnya. Kalau ada sesiapa perasan, apa yang tak dimasukkan dalam nota ni? Ada tak jawapan? Bolehkah kalau Ana nak panggil nama? Boleh tak Ana nak tahu jawapan dia daripada Akmal? Anta ada ke kat situ? Okey, mungkin disebabkan dia punya jawapan tu lambat, jadi Ana bagi tahu jawapan dia. Jawapan dia adalah Ana tak masukkan dia punya maklumat berkaitan dengan bagaimana perkembangan sastra tersebut, pada zaman pemerintahan beberapa pemerintah dekat Mesir pada zaman tu. Jadi yang tu Ana provide maklumat dia dekat muka surat yang terakhir. Nota di muka surat terakhir. Jadi kalau antum tengok nota dekat muka surat terakhir, Ana ada buat macam jadual untuk keempat-empat faktor perkembangan tu. Jadi untuk keempat-empat tu Ana buat dia punya jadual mula daripada kepimpinan Muhammad Ali, seterusnya kepimpinan Abbas dengan Sa'id, seterusnya kepimpinan Khudaiwi Ismail, dan last sekali perkembangan sastra pada kurun ke-20 ataupun pada kurun tersebut berlaku penjajahan Inggeris ke atas Mesir. Jadi bagi Ana rasa nota macam ni kalau untuk Ana suka sebab dia akan membuatkan Ana faham setiap satu. Kalau dalam buku teks kan ataupun dalam buku rujukan kita, nota dia maknanya satu tajuk, dia masukkan semua. Satu tajuk. Ada orang selesa nota macam tu. Tapi kalau antum nak nampak lagi dia punya macam perkembangan, sebab misalkan kalau antum buka at-tiba'ah, tajuk at-tiba'ah, lepas tu nanti dia akan bagi semua, orang kata zaman Muhammad Ali pun kat situ, zaman Khudaiwi Ismail pun kat situ. Lepas tu bila buka as-suhafah balik, dia seolah-olah bila kita baca tu kita nak kena back ke zaman Muhammad Ali balik. So dia macam setiap kali kita baca satu tajuk tu kita akan, orang kata, kembali ke zaman, setiap kali tu kita kena kembali ke zaman pemerintahan awal dia untuk kita tahu perkembangan. Tapi kalau macam kalau nota yang Ana cuba buat ni, Ana cuba untuk bagi nampak sesuatu. Maknanya time at-tiba'ah, apa yang kepimpinan, perkembangan apa yang Muhammad Ali buat. Seterusnya bila Sohafah, perkembangan apa yang Muhammad Ali buat. Misalkan macam tu. Jadi mungkin antum awal tu tak faham macam mana nota ni dibangun ataupun apa fungsi nota ni. Jadi Ana dah terangkan nota ni macam ni dan macam ni. Okey, insya-Allah kita akan terus masuk ke kita punya pembelajaran insya-Allah. Jadi untuk tajuk kita untuk topik yang pertama iaitu topik Awamilun Nahdah Al-Adabiyah Al-Hadithah. Topik dia adalah topik yang membincangkan tentang faktor-faktor kebangkitan sastra moden di Mesir ketika tu. Jadi kalau dalam exam dia tanya uzkur ataupun dia minta kita sebutkan faktor-faktor perkembangan sastra moden di Mesir, maka akan ada 4 jawapan. Pertama, at-tiba'ah, as-suhafah, al-bi'tsat, wa tarjamah, dan yang keempat, itisa' nitaq ta'lim. Jadi, tajuk dia tu adalah jawapan, kan setiap subtopik tu kan, sebenarnya setiap subtopik tu adalah jawapan untuk soalan uzkur awamilun nahdah al-adabiyah al-hadithah. Jadi kalau ditanya apa faktor-faktor perkembangan ataupun kebangkitan sastra moden, maka 4 jawapan tu.
at-tiba'ah, as-sahafah, al-bi'atsat, at-tarjamah, dan yang keempat ittisaq nitaq ta'lim. Seterusnya kita tengok time frame yang Ana dah buat. Okay, jadi time frame dia ni kurun ke-15, kurun ke-16, kurun ke-17, 18, 19 dan 20. Jadi kurun ke-15 dekat Eropah, masa ni lah urifat al-matba'ah. Masa ni orang Eropah mengenali mengenali mesin cetak ataupun mengenali bidang percetakan. Jadi awal-awal mengenali bidang percetakan tu adalah di Eropah pada kurun ke-15, fil qarnul khamis asyar. Seterusnya bila kurun ke-16, apa yang mereka buat? Orang Eropah tadi mencetak buku-buku Arab. Jadi tadi mereka mengenali ataupun baru nak kenal cetakan ni macam ni dan sebagainya. Jadi bila dah kurun seterusnya tu, kurun ke-16, mereka dah mula mencetak buku-buku Arab. Mereka bukan mencetak buku-buku Gharbiyah, bukan mencetak buku-buku Barat, tapi mereka mula mencetak buku-buku Arab. Seterusnya, pada kurun ke-17 di Turki, maka dipindahkanlah Nuqilat Turkiya al-Matba'ah anil Arabiyin. Maka dipindahkan mesin cetak tu daripada Eropah tadi ke negara Turki. Maka apa yang negara Turki buat? Dia fataba'at adadan mahdudan minal kutubil Arabiyah. Maka mereka mencetak juga buku-buku Arab tapi dengan jumlah yang terhad. Buku-buku apa aja yang mereka cetak? Pertama, Al-Qamus Al-Muhit. Yang kedua, Kafiyah Ibn Al-Hajib. Jadi ada dua benda yang antum kena ingat. Sebab yang ni pun selalu famous juga soalan dia tanya. Jadi kena ingat Qamus Al-Muhit, Kafiyah Ibn Al-Hajib. Seterusnya kurun ke-18 dekat Syria dipindahkan pula matba'ah tadi, mesin cetak tadi daripada Turki ke Syria. Dan seterusnya pada kurun ke-19 iaitu di akhir kurun ke-18 dan di awal kurun ke-19, masa tu baru sampai ke Mesir. Baru orang Mesir mengenali mesin cetak, tapi terhad digunakan hanya untuk wastakhdamatha fi minsyuratiha, hanya untuk benda-benda yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun benda-benda yang berkaitan dengan istana punya, orang kata macam dia punya laporan, dia punya laporan. Kemudian bila dah kurun ke tengah-tengah, bila kurun ke-19, di pertengahan kurun ke-19, orang Mesir buat apa? Orang Mesir taba'at al-kutubil Arabiyah al-qadimah wa dawawain sya'ri. Jadi masa tu dicetak pula buku-buku Arab yang klasik dan juga dewan-dewan syair. Jadi ni berlaku dekat mana? Berlaku dekat Mesir. Jadi lepas dah kenal tu, bila orang Mesir mengenali bidang percetakan, mereka hanya mengkhususkan dulu maknanya masa awal-awal perkenalan tu, mereka hanya gunakan untuk hal-hal penting, hal-hal urusan penting. Tapi bila dah masuk ke pertengahan kedua kurun ke-19, baru mereka mula mencetak buku-buku Arab yang klasik dan mencetak dewan-dewan syair. Antara buku yang mereka cetak ada 3. Rasailul Jahiz, Kalilah wa Dimnah, Kitabati Ibn Khaldun. Jadi untuk tajuk at-tiba'ah, antum kena ingat ada beberapa nama kitab yang antum kena ingat. Seterusnya pada kurun ke-20, fi qarnul 20. Masa tu berlaku al-ihtilalul Injilizi li Misri. Berlaku penjajahan orang Inggeris ke atas Mesir. Jadi nanti untuk tajuk as-sahafah, untuk tajuk at-tiba'ah, kurang maklumat tentang kurun ke-20. Maklumat tentang kurun ke-20 ni banyak dekat ittisaq nitaq ta'lim, banyak dekat al-bi'atsat wa tarjamah. Okay, dan dalam masa yang sama, pada kurun ke-17 sampai 19 ni, masa ni lah berlaku Hamlatul Faransiyah, penjajahan orang Perancis ke atas orang Mesir.
Jadi kalau antum nak tahu bila masanya berlaku, sebab bila kita belajar Awamilun Nahdah ni kan kita banyak kali jumpa tentang Hamlah Faransiyah, tentang penjajahan orang Perancis. Jadi dia punya masa dia tu daripada 17 sampai 19, daripada kurun ke-17 sampai kurun ke-19. Dan masa tu juga orang-orang Mesir mengenali bidang ataupun mengenali tentang akhbar. Urifat al-Misriyun as-Sahafah 'inda maji'il hamlatil Faransiyah. Bila datangnya penjajahan Perancis tersebut, maka masa tu juga berlakunya kebangkitan ataupun perkembangan tentang akhbar. Okey, sekali untuk bawahnya ada masukkan maklumat idhafiyah, maklumat tambahan. Tapi yang tu kita akan tengok di last, di terakhir baru ana nak bincang tentang maklumat tambahan tersebut. Setakat sekarang boleh faham ke? Boleh bagi tahu dekat chat box kalau faham, bagi tahu faham. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Okey, seterusnya kita tengok nota kedua. Nota muka surat kedua. Nota muka surat kedua macam mana beritahu tadi, dia punya maklumat dia adalah maklumat yang tak berkaitan dengan maklumat yang tak berkaitan dengan apa? Dengan apa tadi tu? Dengan kepimpinan setiap zaman. Jadi sebab apa satu? Sebab apa ana buat ana asing-asingkan macam tu? Sebab dalam exam ada soalan yang dia akan tanya berkenaan dengan tarikh. Berkenaan yang macam ni. Kemudian ada soalan yang dia akan tanya berkenaan dengan macam ni. Maknanya asar, apa dia punya kesan, apa dia punya keadaan, misalkan keadaan pembelajaran pada kurun ke-20 misalkan. Halut ta'lim fil qarnul 20. Kemudian dia akan tanya soalan-soalan yang nasya'ah. Dia akan tanya soalan tentang awamil. Kemudian dia akan tanya misalkan apa yang membantu sahabah pada zaman Muhammad Ali misalkan. Jadi soalan-soalan yang direct macam tu ataupun soalan yang tak berkaitan dengan individu, maka akan ada juga soalan yang macam tu. Dan ada juga soalan yang kalau bagi ana soalan tu seolah-olah soalan perbandingan. Maknanya soalan tentang misalkan tibaah, dia nak tahu apa zaman Muhammad Ali macam mana dia punya keadaan tibaah dia. Kemudian macam mana kalau bi'sat wa tarjamah, macam mana zaman dia dekat Abbas dengan Sa'id. Jadi ada soalan yang berkaitan dengan orang, berkaitan dengan individu, dan ada soalan yang cerita tentang tajuk tersebut. Macam tu. Seterusnya kita masuk ke benda pertama, iaitu at-tibaah. Okey. At-tibaah ni apa dia? At-tibaah ni adalah bidang percetakan ataupun dia punya keyword untuk tajuk ni at-tibaah ataupun al-matba'ah ataupun an-nashru. Jadi dia boleh tanya mana-mana keyword untuk kalimat tersebut. Maknanya kalau dia guna perkataan-perkataan selain daripada at-tibaah yang lebih kurang macam at-tibaah, misalkan al-matba'ah ataupun an-nashru, maka dia sebenarnya nak menanyakan tentang at-tibaah. Okey, jadi kita tengok at-tibaah ni mula dikenali ba'dal hamlatil Faransiyah. Kalau nak lagi tepat dia punya, orang kata dia punya jawapan dia ba'dal hamlatil Faransiyah, maknanya berlaku tu selepas kalau antum tengok 17, 18, 19 adalah orang kata waktu tu hamlatil Faransiyah. Tapi sampai kurun ke-19 je. Jadi at-tibaah tu mula dikenali daripada ba'dal hamlatil Faransiyah fi awakhiril qarn al-thamin 'ashar wa awailul qarn al-tasi' 'ashar. Maknanya daripada akhir kurun ke-18 sampai kurun ke-19. Jadi tadi dekat time frame tersebut ana dah masukkan maklumat tersebut. Jadi kalau dalam exam dia tanya soalan bila terkenalnya ataupun bila orang Mesir mengenali percetakan ataupun mengenali mesin cetak, jadi itulah jawapan dia. Seterusnya untuk kesan dia, pertama iqazul aqlul misri wa tawjihuhu ila mislin jadidah. Jadi bila adanya bidang percetakan, maka benda tu membangkitkan ataupun
menghidupkan ataupun membangkitkan akal orang-orang Mesir. Membangkitkan akal orang Mesir ke arah satu pemikiran yang baru, ke arah satu hal yang baru. Maknanya bagi satu, orang kata, satu insight baru. Insight baru dekat orang-orang Arab. Jadi kalau dalam exam, jawapan yang ni Ana ambil jawapan daripada potongan ustaz bagi. Jadi Ana tulis dia punya jawapan tu dekat dia punya point tu dekat dalam nota ni. Pertama. Yang kedua, bila kita dah banyak bidang percetakan, kita cetak buku-buku, maka peluang untuk fathul maktabat, maka peluang untuk terbukanya perpustakaan tu lagi besar. Maka kita maknanya ada benda-benda yang kita kena fikir, kita kena masukkan dalam otak kita. Pertama, apa yang jadi bila bidang percetakan itu semakin luas. Maknanya pertama menghidupkan akal orang Mesir. Maknanya kita akan dapat daripada sebelum ni tak ada, orang kata kita nak cetak pun susah. Kita orang kata setiap kalau nak rujuk satu-satu orang kata nak rujuk satu maklumat tu kena rujuk di kitab besar. Jadi kitab tu tak banyak. Jadi benda tu menyukarkan. Tapi bila benda tu kita cetak akan menjadi mudah untuk orang kata rakyat-rakyat Mesir. Dan orang pun jadi akses terhadap pendidikan tu lagi yang kata lagi mudah. Jadi benda itulah sebab itulah dia membangkitkan akal orang Mesir. Dan kedua, bila mana banyaknya buku, peluang untuk terbukanya maktabat, peluang untuk terbukanya perpustakaan fi kulli makan di orang kata di merata tempat, di bai al-kutub wa nashriha, untuk pembelian ataupun untuk jual beli buku-buku dan untuk sebarkan buku-buku. Kemudian yang ketiga, nashrul kutubul gharbiyyah allati tarjamaha a'lamul misriyin. Nanti di zaman at-tiba'ah ni juga akan berlakunya penyebaran ataupun sebaran buku-buku barat yang diterjemahkan oleh tokoh-tokoh Mesir, oleh ulama-ulama Mesir. Jadi zaman ni kita boleh bayangkan macam mana buku-buku Arab dicetak, seterusnya macam mana buku-buku barat juga mula masuk ke dalam Mesir, tapi buku barat tu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab, seterusnya disebarkan. Dan yang keempat, zuhurul kutab wasyu'ara wal udaba, lahirnya penulis-penulis, penyair-penyair dan sastrawan. Jadi zaman ni kita boleh tengok makin berkembang bidang penulisan. Sebab apa? Sebab dengan adanya tiba'ah tersebut, dengan adanya mesin cetak, orang boleh dengan mudah menulis kitab dan mencetak bahan-bahan tersebut. Jadi itu sedikit sebanyak tentang faktor at-tiba'ah. Faktor yang membawa kebangkitan untuk sastra Arab ni, faktor pertama dia adalah faktor percetakan. Seterusnya kita tengok faktor kedua. Apa faktor yang membantu kebangkitan sastra moden di Mesir? Faktor kedua dia adalah faktor as-sahafah, faktor akhbar. Jadi nasya'ah dia tadi di awal tadi Ana dah bubuh juga dekat nota ni dia punya maklumat dia, tapi Ana ulang sikit maklumat dia. Jadi perkembangan untuk as-sahafah, عرف المصريون الصحافة عند مجيء الحملة الفرنسية. Jadi masa orang Mesir tu mai, masa orang Perancis tu mai, masa berlakunya penjajahan, masa tu dah orang Arab mengenali bidang percetakan. Dan masa zaman tu dah terbitkan wa asdarat sahifatai bil lughat al faransiyah. Dan masa tu dah dua akhbar yang diterbitkan dalam bahasa Perancis, iaitu Al-Asharul Misri wa Baridu Misr. Jadi ada dua akhbar ni adalah dua akhbar yang dicetak masa inda Hamlatul Faransiyah. Maknanya masa penjajahan Perancis dah dua terbitan akhbar ni.
Seterusnya, ana tulis dekat, ana buat as-sahafah wa mu'allifatuhu. Kalau antum tengok dekat buku teks ataupun buku rujukan, antum akan tengok dia, orang kata, dia tak ada senarai khas untuk semua sahafah tu. Maknanya, misalkan akhbar dan siapa penulis dia. Jadi anda tengok dalam buku terlalu banyak maklumat tentang hal tersebut. Akhbar siapa penulis dia, akhbar siapa penulis dia. Dan kalau kita letak tempat dia tu berceramuk, kita akan berceramuk juga otak kita. Jadi anda mudahkan, anda senarai semua dia punya apa? Dia punya akhbar dia, siapa penulis dia dan macam mana dia punya perkembangan dia sikit. Jadi misalkan pertama, as-sahafah akhbar pertama, awal sahafah Arabiyah. Akhbar pertama bahasa Arab. Akhbar dia adalah Jaridatul Waqa'il Misriyah. Jadi Jaridah Al-Waqa'il Misriyah ni pun orang kata berlaku, orang kata dia ada macam perubahan-perubahan. Daripada zaman Muhammad Ali sampai zaman Ismail, sampai zaman Hudaybi Ismail. Maka kita tengok dia punya macam mana nasyiah dia. Pertama, Asdara Muhammad Ali di sanati 1872 Masihi bismi Jurnal Khudawi summa taghayyara ismuha ila al-waqa'i' al-misriyah bil lughati al-arabiyyah wa turkiyah. Jadi siapa yang mula-mula mencetak ataupun siapa yang mula-mula mencetak jaridah al-waqa'i' al-misriyah, yang mula mencetak dia adalah Muhammad Ali pada tahun 1872 dengan nama Jurnal Al-Khudaibi. Maknanya dia awal-awal pencetakan dia ataupun awal-awal terbitan dia dengan nama Jurnal Al-Khudaibi. Kemudian ditukar nama dia ke Al-Waqa'i' al-Misriyah. Okay, dan dia punya akhbar ni dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Turki. Bilughatil Arabiyyah wa Turkiyah. Kemudian mai ke pemerintahan seterusnya, pemerintahan Rifa'ah Takhtawi. Dia menghadkan qassaruha ni boleh juga dia punya maksud lain haddaduha. Dia punya kalimat lain, maknanya Rifa'ah Takhtawi tu mengkhususkan ataupun menghadkan dia punya terbitan dia tu hanya dalam bahasa Arab. Okay, jadi tu satu-satu dia berlaku, dia punya perkembangan dia. Yang ketiga, di zaman Abbas dengan Sa'id, di zaman dua pemerintah Mesir. Di zaman seterusnya, di zaman Abbas dengan Sa'id, tawaqqafat li ghazu fahuma 'anil nahdah. Jadi terhenti terbitan akhbar Jaridah Waqa'il Misriyah. Terhenti sebab apa? Sebab mereka kurang minat terhadap kebangkitan sastra. Jadi kalau antum tengok nanti dekat nota yang ni, nota yang membandingkan ke beberapa zaman ataupun beberapa kepimpinan, antum akan boleh lihat macam mana kurang minatnya Abbas dengan Sa'id ni terhadap perkembangan sastra. Apa yang jadi bila seorang pemimpin tu kurang minat terhadap sastra? Maka dia punya kesan dia adalah dia akan kurangkan, orang kata dia jadi hal-hal tersebut tak aktif. Misalkan yang ni, dia orang kata dia hentikan terbitan. Maknanya dekat zaman tu dah tak ada lah. Orang kata dah berhenti. Kemudian istanafat nasyatuha fi ahdi Ismail. Kemudian mai zaman Ismail baru dimulakan balik. Disambung balik dia punya terbitan untuk Jaridah Waqa'il Misriyah. Jadi macam tu sedikit sebanyak perkembangan untuk akhbar pertama bahasa Arab. Kemudian apa yang terkandung dalam Jaridah Al-Waqa'il Misriyah? Kenapa setiap zaman dia ada je dia punya perkembangan dia? Kenapa seolah-olah akhbar ni penting? Kenapa akhbar Jaridah Waqa'il Misriyah ni penting? Sebab tashtamilu ala akhbari daulah wa ba'd at-tara'if al-adabiyyah wa kanat
Sahifah rasmiyah mutamathilah fi syakhsin Muhammad Ali. Jadi dia terkandung berita-berita negara dan sebahagian taraiful dia terkandung dia terkandung beberapa bentuk kisah sastra. Jadi taraif tu bentuk. Jadi dia ada cerita tentang, yang penting dia tu sebab dia ada cerita tentang akhbar ad-daulah, cerita tentang berita-berita negara, apa yang berlaku. Dia dibubuh dalam Waqa'il Misriyah. Dan dia juga merupakan sahifah rasmiyah, surat khabar yang rasmi yang mewakili diri Muhammad Ali. Jadi kalau apa pandangan Muhammad Ali, apa mungkin fikiran-fikiran Muhammad Ali, semua ditumpahkan dalam akhbar tersebut. Jadi dia punya akhbar ni menceritakan tentang ataupun akhbar ni dia menuangkan fikiran-fikiran Muhammad Ali ataupun fikiran Muhammad Ali, bukan rakyat. Jadi dia bukan surat khabar yang pasal suara rakyat ataupun sebagainya. Dia surat khabar atas suara pemimpin. Okey, itu untuk Al-Waqa'il Misriyah, nama surat khabar dia. Yang kedua, surat khabar jaridah Rawdatul Madaris. Okay. Jaridah ni tentang apa? Pertama sekali dia diterbitkan oleh Wizaratul Ma'arif fi ahdi Ali Mubarak. Jadi ini di zaman Ali Mubarak, diterbitkan oleh pegawai-pegawai di zaman Ali Mubarak. Dan seterusnya, apa yang terkandung dalam surat khabar Rawdatul Madaris ni terkandung ataupun dia mementingkan bi'ihya'il adabul arabi wa nashrul ma'arif. Jadi dia pentingkan tentang apa? Tentang sastra Arab dan dia nak share tentang fikiran-fikiran ataupun share tentang maklumat-maklumat. Jadi Rawdatul Madaris ni fokus dia tadi, kalau Waqa'il Misriyah, fokus dia adalah akhbarid daulah, tentang akhbarid daulah. Kalau Rawdatul Madaris tentang al-adabul arabi, tentang sastra itu sendiri, sastra Arab, dan juga wa nashrul ma'arif, dan sharing tentang fikiran-fikiran ataupun pengetahuan-pengetahuan. Dan dia diterbitkan asdaratha Wizaratul Ma'arif, tapi dia punya penyelia dia ataupun siapa yang buat editing dekat Rawdatul Madaris ni, dia punya yang buat penyeliaan tu adalah Rifa'ah At-Tahtawi. Nanti kita akan tengok siapa Rifa'ah At-Tahtawi tu. Kemudian seterusnya, sampai sini fahamkah untuk muka surat yang sebelah tepi ni, muka surat sebelah kanan ni? Fahamkah? Kalau faham, boleh tulis dekat kolom chat tersebut. Seterusnya, satu lagi, Ana harap antum tak mengantuk pagi ni. Sebab apa? Kadang-kadang boleh jadi mengantuk juga kan lepas subuh ni kan. Tapi Ana bagi tips, kalau rasa mengantuk, pergi jalan-jalan kat luar. Dulu Ana ingat masa Ana duduk dekat asrama wakaf dulu, Ana selalu macam pagi kalau nak study tapi mengantuk, jalan-jalan kat luar. Kat luar rumah ke ataupun kat luar asrama. Jadi dia segak lah. Lepas segak tu duduk ngaji balik. Seterusnya kita ada juga seterusnya ada juga majalah ataupun akhbar tentang bidang kedoktoran dan bidang sains. Jadi kita tengok seolah-olah di zaman ni di zaman ni seolah-olah dia full. Dia punya akhbar dia tu ada akhbar tentang ni, ada akhbar tentang ni. Sekarang mungkin kita susah nak jumpa akhbar yang misalkan khusus untuk sains. Mungkin ada tapi kurang penyebaran. Seterusnya yang kita banyak jumpa mungkin akhbar tentang politik. Akhbar politik, seterusnya akhbar tentang berita-berita negara, yang tu banyak kita jumpa. Lepas tu akhbar kita tu banyak tentang gosip-gosip, gosip-gosip artis dan sebagainya. Jadi yang ilmiah ni kurang sikit. Seterusnya untuk
majalah tentang tib dan ulum. Majalah ni nama dia majalah Al-Ya'su. Jadi ada 3 dah tadi. 1 Waqa'a' Al-Misriyah, 2 Rawdatul Madaris, 3 majalah Al-Ya'su. Yang ni diterbitkan oleh 2 orang doktor. Jadi doktor yang menjadi penerbit untuk ataupun doktor yang kata ambil peranan penting dalam, maknanya maklumat tu bukan orang biasa yang sampaikan maklumat tentang kedoktoran tu, tapi doktor sendiri. Iaitu ada 2 orang doktor, Muhammad Ali Al-Baqli dan Ibrahim Ad-Dasuqi. Dan majalah yang ni juga adalah majalah pertama yang mementingkan tentang ataupun yang fokus dia tu adalah tentang kedoktoran dan sains. Seterusnya, majalah Ya'sub ni juga adalah awwalu majalah zaharat fil alamul arabi. Nama apa? Majalah yang pertama yang muncul di orang kata di zaman ilmiah, orang kata di perkembangan ilmu ataupun di orang kata perkembangan ilmu orang Arab. Jadi kalau orang kata dalam bab ilmiah, kalau tadi mungkin dalam bab daulah, tapi kalau bab tentang ilmiah, maka majalah Ya'sub ni adalah majalah pertama terbitan dia. Majalah pertama dalam bab ilmiah ataupun dalam bab sains. Seterusnya, Suhafah As-Siyasah. Suhafah As-Siyasah adalah akhbar tentang politik. Jadi, araf al-Misriyun as-Suhafah As-Siyasah aqbanamul harakatil qawmiyah. Jadi, macam mana boleh munculnya kata akhbar tentang politik ni? Muncul dia tu disebabkan berlakunya harakah al-qawmiyah ataupun gerakan nasionalisme. Apa maksud nasionalisme? Nasionalisme adalah kebangkitan rakyat untuk menentang pemimpin. Mudah dia kebangkitan rakyat menentang pemimpin. Jadi apa benda yang dipertentang? Bisababil ghadabi ala siyasatil Khudaywi Ismail fil iqtirad minal gharbi. Jadi dia menentang tu sebab apa? Sebab kemarahan dia terhadap pemerintahan ataupun terhadap politik Khudaywi Ismail yang membuat pinjaman daripada barat. Jadi disebabkan dia orang tak puas hati dengan pemerintah, maka berlakulah gerakan nasionalisme. Maka gerakan tersebut membuatkan banyak munculnya akhbar-akhbar baru tentang politik. Misal akhbar Wadi Nil yang ditulis oleh Abdullah Abi Sa'ud. Seterusnya At-Tankid wa Tabkid yang ditulis oleh Abdullah An-Nadim. Dan yang ketiga Nazhatul Afkar yang ditulis oleh Muhammad Uthman wa Ibrahim Al-Muwailihi. Itu untuk Suhafah As-Siyasah. Seterusnya Suhafah fi Bidayatil Ihtilal Al-Injilizi. Surat khabar akhbar pada awal penjajahan orang Inggeris. Kita tahu tadi penjajahan Inggeris ni berlaku dalam kurun ke-20. Jadi bila mai pemerintahan ataupun penjajahan orang Inggeris ke atas orang Mesir, maka aghlaqat aktsarus suhuf wa ghamdu sautul misriyin lil watani walakin masta'adat nashatuha. Maka orang kata aghlaqat ni tutup, maka dihentikan. Kita mudah cakap dihentikan penyebaran suhuf ataupun penyebaran akhbar yang orang kata berkaitan dengan suara rakyat Mesir. Jadi orang kata dah masa tu dah disebabkan berlaku penjajahan, maka orang kata terbitan akhbar tu dihadkan. Maknanya dah tak ada masa tu dia tak ada suhuf yang tentang suara rakyat. Jadi bila dah tak ada penyebaran akhbar yang orang kata yang latar belakang dia tu tentang suara rakyat, maka lenyaplah suara rakyat. Lenyap tu khamdu sautul masriyin, itu maksud dia. Maka bila dah dihentikan orang kata akhbar tu dah tak boleh disebarkan, maka terhentilah suara rakyat. Jadi sunyi. Jadi tak ada suara rakyat. Tapi benda tu nama apa? Tapi orang kata ada beberapa suhafah yang
setelah tu maknanya setelah orang kata setelah penjajahan Inggeris tu orang kata barulah bila dah bila dah orang kata akhbar lain tu dah terberhenti, ada inisiatif beberapa orang yang nak orang kata nak bangkitkan balik kaum, nak bangkitkan balik rakyat Mesir. Jadi orang-orang tersebut antaranya Syekh Ali Yusuf, dia mengeluarkan buku ataupun mengeluarkan akhbar Al-Mu'ayyad tajuk dia. Seterusnya Al-Urwatul Wuthqa, iaitu terbitan Al-Afghani dengan Muhammad Abduh. Jadi kalau antum banyak baca tentang Muhammad Abduh, antum akan tahu macam mana perkembangan Urwatul Wuthqa ni dengan lebih terperinci. Menarik sebenarnya kalau antum baca tentang macam mana Muhammad Abduh, dia punya orang kata dia punya jasa dia terhadap Azhar. Jadi antum akan banyak jumpa tentang Urwatul Wuthqa kalau mengkaji Afghani dengan Muhammad Abduh. Seterusnya As-Sahafah Al-Ahzab As-Siyasah. Ada juga akhbar yang mempresentasikan ataupun akhbar yang mewakili parti-parti politik. Misalkan Jaridah Al-Liwa. Misalkan surat khabar Al-Liwa yang diterbitkan oleh Mustafa Kamal. Seterusnya Jaridah tu nama dia Al-Jaridah. Surat khabar tu Jaridah tu nama dia Al-Jaridah. Dia punya nama surat khabar tu yang diterbitkan oleh Hizbul Ummah, dan satu lagi terbitan dia juga Al-Fatah. Al-Fatah ni pun terbitan Hizbul Ummah juga. Seterusnya ada juga Al-Majallat Al-Usbu'iyah wa Syariah. Ada majalah-majalah yang diterbitkan secara mingguan dan ada majalah-majalah yang diterbitkan secara bulanan. Jadi antara majalah dia Al-Muqtataf, Al-Hilal, Al-Risalah, Al-Thaqafah. Sebenarnya banyak, kalau antum tengok dalam buku teks, banyak dia punya majalah-majalah untuk terbitan mingguan dan bulanan ni. Tapi Ana cuba ambil majalah yang nama majalah tu mudah untuk antum ingat. Jadi ada 4, Al-Muqtataf, Al-Hilal, Al-Risalah, Al-Thaqafah. Seterusnya ada juga Sahafah akhbar yang ditulis oleh Asyuam. Siapa Asyuam? Asyuam ni adalah Al-Suriyin wal-Labaniyin. Orang-orang Syria dan orang Lebanon yang nazahu ila Mesir, yang berpindah ke Mesir. Jadi kalau antum sebelum tu kalau antum tengok anak punya share screen ni, tiba-tiba ada mesej masuk tu, tu sebab ni Umi anak punya. Jadi jangan terkejut. Okey, seterusnya As-Sahafah Asyuam. Syuam tu siapa? Syuam tu adalah kalimat yang digunakan untuk mewakili orang Syria dan orang Lebanon. Jadi sebab nanti kalau antum tengok perkembangan tiba'ah, Sahafah, start daripada Sahafah tu banyak menceritakan tentang apa yang orang Syria dengan orang Lebanon ni berjasa, apa jasa mereka terhadap perkembangan sastra moden di Mesir. Jadi mereka ni orang Suriyin dengan Lebaniyin ni kita panggil dia, ataupun mereka ni digelar Asyuam. Jadi kalau antum rasa panjang sangat nak tulis Suria wal Labaniyin, As-Suriyin wal Labaniyin, boleh ganti dengan perkataan Asyuam. Okey, seterusnya As-Sahafah Asyuam. Antara sahafah dia Al-Mahrusah, Al-Ahram dengan Al-Muqtam. Okey, jadi dekat tempat Ana sekarang tengah hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi sama-sama kita baca doa. Seterusnya Awamil Nahdah As-Sahafah wa Nasyatu Harakatiha. Apa faktor yang menyebabkan berkembangnya bidang akhbar dan macam mana gerakan dia? Pertama, faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan sahafah ni, faktor pertama adalah ihtimam Nazaratul Ma'arif fi ahdi Ali Mubarak. Orang kata pedulinya ataupun ambil beratnya pemimpin
pemimpin ataupun Nazatul Ma'arif ni dia macam pegawai-pegawai yang bergiat di bidang pendidikan, macam tu, ataupun mudah kita kata macam menteri pendidikan, macam tu. Jadi mereka punya ihtimam mereka punya ambil berat mereka terhadap sohafah tu. Jadi bila itu pertama. Yang kedua, yang menyumbang kepada akhbar. Pertama tadi yang tu, yang kedua musahamah tawaifus suriyin wal labaniyin fil islah. Jadi jasa ataupun sumbangan daripada taifah ni, daripada suriyin wal labaniyin ataupun kita panggil dia syuam. Seterusnya yang ketiga, nasya'ah al-hayatul barlamaniyah wa zuhurul ahzabus siyasah. Bila mana munculnya ataupun berkembangnya ataupun terdirinya kehidupan berparlimen dan munculnya parti-parti politik. Macam tadi kita tengok, bila start wujud parti politik, maka macam mana parti politik dia nak bergerak? Macam mana dia nak menyebarkan fahaman dia, fikiran dia untuk bagi orang undi depa ataupun untuk bagi orang suka kepada pemerintahan depa, maka perlu dalam bentuk tulisan ataupun perlu disebarkan fikiran tersebut kepada masyarakat. Maka dengan cara apa dia pun nak sebarkan? Dengan cara, salah satu cara dia adalah sohafah, dengan cara akhbar. Maka bila dia sebarkan akhbar, dalam masa yang sama mereka juga memberi sumbangan untuk mereka punya parti-parti politik mereka. Maka ada banyak dia punya awamil dia, tapi anda masukkan 3 yang antum boleh nampak daripada apa bacaan kita tadi. Orang kata benda yang sama, cuma dia quotekan balik, dia masukkan balik, dia mudahkan balik. Seterusnya, atharus sahafah fi nahbah al-adabiyah al-hadithah. Jadi apa kesan-kesan dia? Kesan dia pertama, apa kesan akhbar? Apa kesan akhbar terhadap orang Mesir? Kesan yang pertama, mu'alajatul adab mawdu'at siyasah wa ijtimaiyah wa iqtisadiyah. Jadi orang kata sastra ni dia semakin pulih. Mu'alajah tu pulih ataupun semakin membaik. Maka kita tengok tadi akhbar tu tak hanya bercerita tentang daulah, tak hanya cerita tentang negara, tapi juga ada akhbar tentang siasah, ada akhbar tentang sosial, ada akhbar tentang politik, ada akhbar tentang ekonomi. Maka sohafah ni orang kata akhbar ni dah merangkumi banyak topik. Antara dia topik siasah, ijtimaiyah dan iqtisadiyah. Seterusnya, inhasarat al-lughatul 'amiyah fil kitabah. Semakin tertinggal ataupun semakin berkurangnya penggunaan bahasa lughah 'amiyah, bahasa pasar dalam penulisan. Jadi bila kita nak menulis sesuatu, agak kurang sesuai kalau kita tulis tu dengan bahasa pasar. Maka digunakan lughatul fusha. Maka diperguna bahasa baku dalam bidang penulisan. Jadi bila guna bahasa baku tu mudah untuk semua orang Arab faham. Jadi mungkin ada dialek yang ada orang Arab tak faham, ataupun dialek yang amiyah tu membuatkan ada segelintir faham, segelintir tak faham. Maka bila orang kata antara kesan daripada sohafah ni juga semakin berkurangnya lughatul amiyah fil kitabah. Seterusnya, asbahal adab ta'biran 'anil wujdan al-jama'i. Maka sastra ni menjadi satu takbir ataupun menjadi satu luahan hati masyarakat, luahan perasaan masyarakat. Maka adab tu, sastra tu orang kata dia tak hanya, kalau tadi kita tengok dekat awal-awal tadi kita tengok at-tibaah, kita tengok macam mana at-tibaah tadi tak as-sohafah tadi, akhbar al-waqa'i' al-misriyah, macam mana akhbar tu hanya menceritakan tentang suara pemimpin. Dia hanya bagi tahu luahan pemimpin saja. Tapi bila semakin banyaknya berlakunya perkembangan dekat akhbar, maka sedikit sebanyak suara rakyat ni didengari, ataupun luahan hati rakyat tu semakin orang kata
terdengar macam tu. Maka tu sedikit sebanyak untuk bab Suhafah. Okey, setakat sekarang faham ke? Seterusnya kita tengok ke al-bi'tsat wa tarjamah. Apa tu al-bi'tsat? Al-bi'tsat ni adalah penghantaran pelajar ataupun utusan pelajar ke negara lain untuk belajar ataupun untuk nak balik ilmu dekat negara tu, mai negara Mesir. Okey, jadi sebenarnya al-bi'tsat wa tarjamah ni benda pertama yang dilakukan adalah penghantaran dulu. Bila berlakunya penghantaran pelajar, kesan daripada penghantaran pelajar itulah yang menyebabkan adanya wujudnya gerakan penterjemahan. Jadi dua benda ni saling berkait. Tapi yang mai dulu tu, yang maknanya antum kena ingat bi'tsat dulu. Penghantaran pelajar dulu ke negara luar. Seterusnya daripada kesan daripada bi'tsat tersebut, ada harakah at-tarjamah. Okey, di awal-awal bab dia cerita pasal ittisalu thaqafi baina Misr wa Urubah. Jadi hubungan ilmu ataupun hubungan ilmu antara negara Mesir dan negara Eropah. Jadi dia kata lam yakun ittisalu thaqafi hatta kanat al-hamlah al-faransiyah. Maknanya tak ada hubungan ilmu ataupun hubungan ilmiah antara Mesir dengan Eropah sampailah Hamlatul Faransiyah. Bila mana berlakunya penjajahan Perancis ke atas Mesir, maka selepas tu baru ada nama apa? Maknanya aduhai, sabar. Ana lost. Okay. Maknanya berlakunya ittisalu thaqafi tu selepas daripada Hamlatul Faransiyah. Jadi Ana mute dulu, Ana takut lagi Ana tak fokus. Okey. Jadi berlakunya hubungan ilmiah tu start daripada lepas daripada penjajahan Perancis tu barulah berlakunya hubungan ilmiah antara orang Mesir dengan orang Eropah. Dia punya berlaku dia tu sebab apa? Sebab amal ittisal al-haqiqi kana fi ahdi Muhammad Ali an tariq al-bi'tsat wa tarjamah. Hubungan yang pertama sekali ataupun hubungan yang benar-benar berlaku adalah hubungan bila mana Muhammad Ali ni menghantar utusan pelajar ke Paris. Jadi benda yang antum kena ingat adalah sebelum Muhammad Ali buat utusan tu, tak pernah ada utusan pelajar ke Mesir, tak pernah ada utusan pelajar daripada Mesir ke Perancis, ke Eropah. Tapi lepas Hamlah Faransiyah tu, sampai lepas penjajahan Perancis tu daripada zaman Muhammad Ali tu, masa tu baru ada hubungan ilmiah, bukan hubungan iktisadiah, hubungan ilmiah. Maknanya ekonomi tak diceritakan pun kat kita. Maknanya kalau daripada tentang ilmu, hubungan tentang ilmiah ni, startnya daripada situ, daripada inisiatif Muhammad Ali sendiri yang menghantar pelajar ke Eropah. Seterusnya, apa hadaf Muhammad Ali? Apa tujuan Muhammad Ali menghantar utusan pelajar ke Eropah? Sebab dia punya hadaf dia aradahu an yuqima daulah qawiyah qawamuhal jaish. Dia nak membangun negara yang kuat, yang kekuatan dia tu adalah kekuatan daripada tentera dia. Jadi dia punya visi dia tu, kalau antum parti balik, dia punya visi tu macam kehadapan. Maknanya dia nak membangun negara yang kuat dengan cara apa? Dengan cara tentera tu kena hebat dulu. Tentera tu kena ada ilmu. Tentera tu bukan hanya bidang ketenteraan tapi juga bidang ilmiah juga, bidang ilmu. Maka tu satu hal yang patut dipuji oleh hal yang patut dipuji kepada Muhammad Ali. Seterusnya, tadi kita tengok hadaf Muhammad Ali. Hadaf Muhammad Ali ni apa dia? Okay. Sekarang kita tengok yang kedua, al-ghardu minal bi'tsat wa tarjamah. Dia punya tujuan ataupun tujuan
bi'atsat, utusan dan penterjemahan tu dia punya tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk naqlal ulum at-tatbiqiyah min at-tibb wat-tabi'ah wal-riyadah wal-riyadat wal-handasah ila al-madaris allati ansha'aha Muhammad Ali. Jadi dia punya tujuan dia kenapa hantar ke sana, dia punya tujuan dia adalah nak pindahkan ilmu-ilmu yang bersifat praktikal ni, contoh macam ilmu kedoktoran, ilmu tabiah ni, ilmu sosial, seterusnya ilmu tabiah sosial ataupun nature, kemudian ilmu tentang matematik dan ilmu tentang engineering, kejuruteraan. Nak pindahkan ilmu-ilmu tersebut tu ke mana? Ke sekolah-sekolah yang dibangun oleh Muhammad Ali. Maka kita tengok di zaman Muhammad Ali ni sangat, kalau kita tengok tadi daripada sohafah dia, macam mana sohafah, kemudian macam mana tibaah di zaman Muhammad Ali, kita boleh tengok satu-satu apa pembaharuan yang Muhammad Ali buat. Sama juga dengan ni, satu inisiatif yang baik di mana menghantar pelajar. Bukan senang seorang pemimpin nak ada hadaf tersebut, ataupun bukan senang seorang pemimpin nak ada idea tersebut. Tak semua pemimpin rasa bidang ilmu ni penting. Tak semua pemimpin rasa perlu untuk hantar pelajar ke luar negara untuk ambil ilmu tu. Tak semua pemimpin ada perasaan macam tu. Jadi satu hal yang patut dipuji. Seterusnya, awwalu bi'atsah ilmiyah ila Eropah. Penghantaran pertama ke Eropah. Jadi awfada Muhammad Ali bi'atsah ila Paris. Jadi Muhammad Ali menghantar rombongan pertama ke Paris. Rombongan pertama daripada Mesir ke Paris. Dan kalau antum suka tentang hal-hal macam ni, antum boleh beli satu buku yang cerita pasal risalah macam mana mereka ataupun risalah penghantaran pelajar tu ke Paris. Dalam rombongan tersebut terdiri antaranya orang yang bukan Mesir, tashtamilu ghairul Misriyin wa talabatul Azhar. Jadi antara orang yang join rombongan tersebut, antara dia bukan orang yang bukan Mesir dan beberapa pelajar-pelajar Azhar yang bilangan mereka bilangan dua kelompok ni lebih kurang 44, ataupun bilangan mereka 44 orang pelajar, dan diketuai oleh Rifa'ah At-Tatawi. Dan Rifa'ah At-Tatawi itu adalah pelajar Azhar. Nanti Rifa'ah At-Tatawi ni, kalau antum baca lagi dalam buku teks, dia dinasihatkan untuk menulis diary ataupun menulis dia punya perkembangan ataupun dia punya harian dia semasa dia duduk dekat Paris. Jadi ada buku dia, Ana tak ingat dia punya tajuk dia, tapi kalau antum cari dekat Google, dia ada buku dia warna biru dan ada dekat Shopee, tak silap Ana. Seterusnya, asar ataupun natijah, kesan daripada bi'atsat ni. Kesan daripada bi'atsat ni, pertama tadi kita kata nasyat harakatut tarjamah. Bila kita pergi utus-utus tu, kita pergi hantar pelajar kita ke luar negara, maka berlakulah gerakan penterjemahan. Balik daripada tu tadi sebab mereka dah dapat ilmu. Tapi ilmu tu kalau kita tak terjemahkan, susah untuk pelajar ataupun susah untuk masyarakat kita faham. Maka kita terjemahkan dulu supaya ilmu tu lebih meluas di negara kita. Maka gerakan selepas daripada berlakunya penghantaran pelajar tu, maka berlakulah gerakan penterjemahan. Dan kedua, ta'liful kutub. Berlakunya mulalah orang makin menulis buku. Sebab ilmu ni kan kena curahkan. Maka antara inisiatif lain juga adalah untuk menulis buku. Dan natijah daripada utusan ni, naqlal atharul gharbi minal ilm wal adab. Maka kita berjaya memindahkan ilmu daripada barat. Jadi masa ni kita dah mula ada keterbukaan. Maknanya kita menerima ilmu-ilmu yang daripada barat. Maka ni antara natijah daripada bi'atsat tersebut. Seterusnya, ini pun soalan dia boleh tanya juga.
asbab an-nahdah al-adabiyah. Apa sebab-sebab kebangkitan kebangkitan sastra. Jadi soalan dia sangat general ataupun dia bukan mewakili tentang bi'sat wa tarjamah je, tapi mewakili semua yang kita beritahu tadi. Daripada sahafah, daripada tibaah sampai nanti ittisaq atau ta'lim, dia punya apa sebab-sebab orang kata sebab-sebab kebangkitan sastra tu ada dua. At-tabadul al-thaqafi wa talaquhil afkar. Berlakunya percampuran ataupun pertukaran budaya dan juga percampuran idealism ataupun percampuran fikiran. Jadi dua benda ni yang menyumbang kepada kebangkitan sastra. Yang ni dia duduk dekat bi'sat wa tarjamah ni sebab dekat masa ni baru dia orang kata dia huraikan sebab-sebab nahdah al-adabiyah tu, sebab dia at-tabadul al-thaqafi wa talaquhil afkar, sebab Tuhan letak dia dekat sini sebab baru jumpa dia punya maklumat tu masa bi'sat wa tarjamah. Okey, sebelum tu faham ke yang Ana cerita tentang bi'sat wa tarjamah ni? Kalau faham, boleh bagi kita faham. Seterusnya kita tengok secara terperinci macam mana gerakan penterjemahan. Tawassaat harakat tarjamah litushmilul adab wal funun fi ahdi Ismail. Jadi semakin meluas gerakan penterjemahan yang mewakili ataupun gerakan penterjemah, semakin luas gerakan penterjemahan yang merangkumi sastra dan seni-seni sastra pada zaman Ismail. Jadi kita tengok tadi berlaku bi'sat tu dekat zaman Muhammad Ali dan berlakunya gerakan penterjemahan tu selepas daripada tu. Maknanya di zaman Ismail. Kemudian di zaman seiring dengan harakat tarjamah ni dibinalah sekolah-sekolah, beberapa sekolah yang khusus untuk raja-raja penterjemahan. Dia ada 3 buah sekolah. Jadi Ana masukkan dia punya maklumat tu, ada 3 buah sekolah dekat situ. Seterusnya peranan, ni dah kita kata tadi, peranan al-labaniyin wa suriyin ataupun kita boleh panggil dia ni asyuam. Asyuam tu antum mungkin tak jumpa istilah dia sekarang. Maknanya tak jumpa istilah dia dekat awamilun nahdah, tapi nanti tak silap Ana masa kita belajar madarisus syi'ri, masa kita belajar masa kita belajar madarisus syi'ri tu ada istilah syuam tu digunakan. Maknanya awal-awal ni tak guna lagi, tapi istilah dia sama, cuma mungkin dalam buku teks dia tak guna lagi istilah tersebut. Dan Ustaz Ana kata boleh guna istilah syuam. Seterusnya, apa peranan orang Lebanon dengan orang Suria ni? Peranan mereka pertama, al-ihtimam binaqlil adab wal funun minal gharbi. Mereka pun mengambil berat ataupun mereka pun peduli terhadap perpindahan ataupun mereka pun main peranan dalam memindahkan ilmu-ilmu daripada barat. Maknanya bukan orang Mesir saja yang ambil, orang kata yang bergiat aktif, tapi orang-orang Lebanon dengan orang Syria yang dekat Mesir tu pun orang kata bergiat aktif dalam dalam penyebaran ilmu. Seterusnya depa ni buat apa juga? Depa ni memindahkan naqala mi'atul masrahiyah. Depa memindahkan ratusan masrahiyat. Masrahiyat ni macam puisi. Ataupun masrahiyat ni macam pementasan teater wal qisas al-gharbiyah al-mutarjamah. Jadi depa banyak masukkan masukkan karya-karya barat yang diterjemahkan, sama ada daripada pementasan teater ataupun daripada cerita. Maknanya peranan depa yang daripada barat tu, cerita-cerita daripada barat tu diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir, bahasa Arab. Seterusnya peranan depa juga, depa mengasdaru majallat ihtammat diterjemah. Depa menerbitkan majalah-majalah yang mementingkan penterjemahan. Jadi antara orang-orang yang Lebanon dengan Suria ni, antara orang dia pertama Najib Haddad, Khalil Matran dan Yaqub Sanu. Jadi ada 4 kesemuanya, tak silap Ana. 4 ke 5 dalam buku, tapi Ana masukkan 3 kat sini. Seterusnya apa kesan
kesan daripada gerakan penterjemahan. Pertama, zuhurul madaris an-naqdiyah. Munculnya sekolah-sekolah ataupun aliran-aliran pengkritik. Yang ni Ana kurang faham sebab Ustaz Ana cakap Ustaz Ana tak dapat nak gambarkan macam mana an-naqdiyah tu maksud dia. Maknanya kalau anda tengok dekat Madarisus Syi'ri pun berlaku ada aliran-aliran pengkritik syair. Maka yang tu mungkin kita tak dapat nak gambarkan sebab tak ada dekat zaman kita. Ataupun ada tapi kita tak bergiat aktif di bidang tu, maka kurang untuk kita nampak macam mana berlakunya kritikan terhadap kritikan terhadap syair, kritikan terhadap bidang penterjemahan ni. Tapi maklumat yang antum kena tahu, kesan daripada penterjemahan ni adanya orang-orang yang zuhurul madaris an-naqdiyah, adanya aliran-aliran yang mungkin mengkritik penterjemahan tersebut. Mungkin ada hal-hal yang kurang sepakat, maka ditubuhkan satu aliran an-naqdiyah. Naqdiyah tu kritik. Seterusnya, zuhurul ajnas al-adabiyah al-jadidah. Munculnya jenis-jenis sastra baru. Misalkan tadi, al-masrahiyat. Al-masrahiyat ni satu jenis sastra yang baru bagi orang Arab yang dibawa masuk daripada Barat. Jadi, satu orang kata hasil daripada penterjemahan kisah-kisah Barat tu, maka mulalah orang Arab mengenali jenis-jenis sastra yang baru. Seterusnya, kesan daripada penterjemahan tu dia dimasukkan balik sebab Nahdah Adabiyah tu dekat asar tarjamah. Jadi kesan dia juga tabadul al-thaqafi wa talaquhil afkar. Itu untuk faktor ketiga, al-bi'sat wa tarjamah. Seterusnya faktor ittisat nitaqut ta'lim. Jadi dia bagi tahu dulu halu ta'lim fil qarn at-tasi' ashar. Bagaimana keadaan pembelajaran atau keadaan ta'lim pada kurun ke-19. Jadi keadaan dia apa? Keadaan dia mahdud ataupun maqsur ala al-katatib allati ta'allama al-Quran wa tahfizul mutun al-ilmiyah. Maknanya masa kurun ke-19 ni hanya fokus dia hanya terhad kepada pembelajaran Al-Quran dan juga hafazan matan-matan ilmu. Dan macam mana apa yang berlaku dekat Al-Azharus Syarif yudhi jawanibul hayat al-ilmiyah idha'atan dha'ifatan. Maka masa tu Universiti Al-Azhar masa itulah dia menerangi bidang ilmu. Cuma dia punya ayat dia ni macam sastra sikit tau. Al-Azhar tu menerangi bidang keilmuan, tapi dia punya cahaya dia tu cahaya yang lemah. Jadi tak berapa nak nampak. Mungkin dia baru nak muncul, dia baru sikit tentang kuliah-kuliah dekat Azhar. Tapi setelah berlakunya kebangkitan tu, barulah kebangkitan Adabiyah. Setelah berlaku, hari demi hari itu, barulah semakin sinar dekat Azhar tu semakin terang. Macam tu. Maknanya di awal-awal pada kurun ke-19 tu, dia bersinar juga Azhar ni. Cuma sinar dia tu agak sedikit malak ataupun agak sedikit lemah. Seterusnya, atharun nuhud bita'lim fi Misr. Apa kesan-kesan kebangkitan pembelajaran dekat Mesir? Pertama, intaqallat dirasatul ilm bi insya'il jaysh ila dirasatil ilm talaban lil ma'rifah. Maka berpindah daripada pembelajaran untuk membangun tentera kepada pembelajaran untuk talaban lil ma'rifah, untuk mendapatkan ilmu. Tadi kita tengok tujuan siapa yang nak membangkitkan tentera? Tujuan Muhammad Ali. Jadi Muhammad Ali nak supaya tentera dia ni kuat daripada segi ilmu, daripada segi mental, fizikal dan sebagainya. Tapi kita tengok bila berlakunya pembelajaran ataupun berlakunya bila tersebarnya taklim tu, maka hadaf tu makin tak khusus hanya untuk tentera, tapi hadaf itu makin kembali kepada hadaf yang sebenar-benar hadaf, iaitu talaban lil ma'rifah,
untuk nak mendapatkan ilmu. Jadi tujuan pembelajaran paling penting tu adalah untuk mendapatkan ilmu. Seterusnya, yushakilul muta'allimun quwwatan dafi'atan li ihdatsin nahdah. Bila mana apa kesan lain daripada pembelajaran ataupun pengajaran di Mesir, kesan dia adalah berjaya membentuk, yushakilu ni membentuk geng-geng ataupun muta'allimun, orang-orang yang belajar ni berjaya membentuk satu kekuatan yang mampu dafi'ah, yang mampu support ataupun yang mampu menghalang maknanya bila gerakan pembelajaran tu semakin tersebar, ada orang-orang yang semakin banyak golongan ilmu. Jadi kita tahu apa peran golongan ilmu. Golongan ilmu ni bila mereka ada, maka mereka mempertahankan reformasi, mempertahankan kebangkitan tersebut. Maka sebab itulah pentingnya golongan muta'allimun. Maka bila semakin tersebarnya pengajaran tu, maka kita adalah golongan-golongan terpelajar, golongan cendekiawan. Seterusnya, kesan daripada kebangkitan ilmu ni juga berlakunya al-ittisal bil-thaqafah al-gharbiyah an tariq al-asatidah wa an tariq al-kutub. Maka ada hubungan tadi macam bi'atsat wa terjemah tadi, dia bagi tahu balik bi'atsat wa terjemah. Maka daripada pembelajaran tu, daripada kita menghantar pelajar, daripada semakin banyaknya pengajaran-pengajaran ataupun pembelajaran di Mesir, maka ada hubungan ilmiah barat, hubungan ilmiah antara Mesir dan Eropah, daripada jalan asatidah dan daripada jalan buku-buku. Banyak buku-buku yang diterjemahkan dan banyak ustaz-ustaz yang mungkin diimport daripada negara lain ke negara Mesir untuk mengajak anak murid dia. Dan ada juga macam kita tengok kalau di bidang masa bi'atsat, selepas daripada bi'atsat, lepas daripada utusan pelajar itulah yang jadi guru-guru untuk masyarakat Mesir pada zaman tu. Seterusnya, tatwi'ul lughatul arabiyyah li tarjamah al-kutubul ilmiyah. Maka ni digunakan ataupun diadaptasi bahasa Arab untuk menterjemah buku-buku sains. Maka bukan dalam bahasa Inggeris, tapi digunakan bahasa Arab tu untuk menterjemah buku-buku sains dan buku-buku ilmiah yang lain. Okey, sampai situ boleh faham ke? Seterusnya, yang ni adalah nota daripada ana harap antum boleh faham. Kalau antum rasa macam laju sangat, boleh bagi tahu. Kalau rasa macam alright je, boleh bagi tahu faham. Seterusnya, kita tengok macam mana, tadi kita tak tengok lagi kan satu-satu macam mana ataupun perbezaan setiap zaman tu. Maka kita tengok perbezaan setiap kepimpinan mereka. Macam mana tibaah di zaman Muhammad Ali, macam mana di zaman Abbas dengan Sa'id dan sebagainya. Pertama kita tengok macam mana? Kita tengok by pemerintahan. Maknanya kita tengok pemerintahan Muhammad Ali dan seterusnya. Maknanya dan apa pembaruan ataupun apa yang dia buat masa untuk tibaah, untuk sahafah dan seterusnya. Okey, pertama pada kepimpinan Muhammad Ali. Maknanya kepimpinan Muhammad Ali masa ataupun ketika tibaah, maknanya ketika bidang percetakan tu apa yang Muhammad Ali ni buat. Pertama, ansha'a awwalu matbu'ah misriyah. Jadi peranan Muhammad Ali masa tu ataupun apa yang Muhammad Ali lakukan ketika bidang percetakan tu, dia membina satu ataupun membina matbu'ah, bina satu satu ana tak pasti matbu'ah tu mesin cetak ataupun tempat percetakan. Tapi yang kita pasti dia membina satu matbu'ah misriyah, satu tempat percetakan yang dinamakan matbu'ah Bola. Jadi dekat matbu'ah Bola ni masa zaman Muhammad Ali, dia menerbitkan apa ataupun dia mencetak, bukan menerbitkan, dia mencetak apa? Dia mencetak Kutubul Arabiyyah wa Turkiyah.
Itu benda pertama yang dicetak. Matba'ah pula mencetak kitab-kitab Arab dan juga kitab-kitab Turki. Seterusnya dicetak apa lagi? Dicetak Sahifah Al-Waqa'i' Al-Misriyah. Jadi Al-Waqa'i' Al-Misriyah ni dicetak di situ, di matba'ah pula. Dan seterusnya apa nama apa? Kalau kita tengok di zaman kepimpinan Muhammad Ali ni, apa yang Muhammad Ali ni ambil berat, dia ihtimamuhu bil ulum wal jaish wal idarah. Lam yahtammu bil adab. Jadi dia mementingkan sains, dia mementingkan ketenteraan, dia mementingkan tentang administrasi, iaitu al-idarah. Jadi lebih kepada pembangunan negara. Jadi dia kurang mementingkan tentang sastra. Jadi itulah zaman Muhammad Ali. Seterusnya, macam mana perkembangan as-suhafah, perkembangan akhbar di zaman Muhammad Ali. Masa tu adanya diterbitkan asdara awal sahifah Arabiyah, iaitu Al-Waqa'i' Al-Misriyah. Jadi itu diterbitkan bila? Diterbitkan pada zaman Muhammad Ali. Jadi antum ingat pertama kalau masa tibaah tadi dibina matba'ah bulak. Matba'ah bulak tu mencetak. Kenapa antum kena ingat dia mencetak apa? Sebab kadang-kadang dalam exam dia tanya matba'ah bulak ni mencetak apa? Apa yang dicetak? Apa yang dicetak pada zaman Ismail? Sebab beza. Masa zaman Muhammad Ali, dia mencetak buku-buku Arab dan Turki dan juga ni Sahifah Waqa'i' Al-Misriyah. Tapi masa zaman Khudairi Ismail, dia dah makin cetak benda-benda lain. Dia cetak buku-buku sastra klasik. Kemudian ada juga yang dia cetak buku-buku, dia cetak dewan-dewan syair. Dan ada juga yang dipercetak nama apa? Buku-buku barat. Maka sebab tu antum kena ingat juga, pertama Muhammad Ali membina matba'ah bola yang di dalamnya diterbitkan buku-buku Arab, buku-buku Turki dan juga Sahifah Al-Waqa'i' Al-Misriyah. Dan apa fokus dia? Fokus Muhammad Ali ni terhadap ulum wal jaish wal idarah, bukan al-adab. Nanti kalau dalam exam dia tanya, kenapa Muhammad Ali ni tak pentingkan adab? Maka kita bagi tahu sebab dia punya fokus dia tu, dia punya peduli dia tu terhadap ulum jaish wal idarah. Seterusnya bi'atsat wa tarjamah. Apa yang zaman Muhammad Ali, apa yang dibuat pada zaman Muhammad Ali? Pertama, awfada awwalu bi'atsah ila Paris. Muhammad Ali lah orang yang mengutuskan penghantaran rombongan pertama ke Paris. Dan dia juga membina, tadi kita tengok kenapa dia hantar, kita fikir balik, kenapa dia hantar pelajar-pelajar ke Paris? Sebab dia nak mengaut balik ilmu daripada Eropah tu, nak bawa mai ke sekolah-sekolah yang dekat yang dah dibangun oleh Muhammad Ali. Benda kedua yang Muhammad Ali buat adalah ansya'a madrasah li ta'limil mab'utsin al-lughatul faransiyah fi Paris. Muhammad Ali juga membina sekolah untuk mengajak orang-orang yang ke Paris tu nak mengajak bahasa Perancis ke depa tu. Jadi ada dua benda yang Muhammad Ali ni buat. Dan di zaman Muhammad Ali ni belum ada penterjemahan lagi. Penterjemahan tu berlaku masa zaman Ismail. Seterusnya ittisaq nitaq ta'lim. Apa yang Muhammad Ali ni buat untuk meluaskan pembelajaran di Mesir? Dia kata kat sini, hinama istaqarrat al-umur akhadha fi insya'il madaris. Ketika mana dah stabil beberapa perkara ataupun dah stabil dah negara tersebut, barulah dibina beberapa buah sekolah. Bermula dengan sekolah askariyah, semua bidirasat at-tib. Sekolah-sekolah tersebut bermulanya pengajian dengan pengajian tentang ketenteraan dan seterusnya tentang kedoktoran. Kemudian kita tengok di zaman dua orang pemimpin, iaitu Abbas dengan Sa'id. Abbas dengan Sa'id ni kita tengok dia punya perkembangan terhadap sumbangan dia terhadap kebangkitan adabiah tu, kebangkitan sastra tu sangat sikit. Dia punya kolom dia tu sikit je. Sebab apa? Sebab dia kurang minat terhadap perkembangan sastra. Jadi Ana pun orang kata nak tahu juga sebenarnya mereka dua orang ni apa kecenderungan mereka. Mungkin ada benda yang orang kata mereka lemah kat sini, mereka tak minat kat sini, ada benda yang mereka minat. Macam tu.
dekat tibaah dia tak dekat tibaah dia tak bagi tahu, dia tak mention tentang zaman Abbas dengan Sa'id. Dia mula mention tu dekat zaman dekat bab as-sahafah. Jadi dekat as-sahafah, apa yang depa orang ni buat, depa orang ni menghentikan tawaqqafat al-waqa'i al-misriyah li ghazufahum 'an an-nahdah. Depa menghentikan terbitan waqa'i al-misriyah. Jadi kita tengok orang pertama yang menerbitkan waqa'i al-misriyah tu Muhammad Ali. Kemudian dihentikan dia punya penerbitan dia tu. Sebab apa? Sebab pemimpin seterusnya kurang minat. Kemudian dia bukan menghentikan terbitan tu saja, dia juga uqifat al-bi'tsat. Dia juga menghentikan penghantaran pelajar ke luar negara. Dan apa pembelajaran dia ataupun apa pengajaran, macam mana perkembangan pengajaran dekat zaman depa, lam takun nasra illa madrasah ibtidaiyah wahidah. Tak, masa tu ditutup habis orang kata sekolah-sekolah, kecuali ada satu je sekolah, tu pun sekolah rendah. Madrasah ibtidaiyah wahidah, sekolah rendah. Maknanya depa juga waliyan ni dua pemimpin ni, depa tutup madaris al-aliyah, depa tutup habis nama apa, pengajian tinggi. Jadi kita boleh tengok tau dalam bila kita belajar adab ni, kita akan tengok bila seorang pemimpin tu dia minat pada sesuatu benda, dia akan orang kata rakyat akan dapat manfaat daripada pemimpin tu. Kalau pemimpin tu Islamik, maka orang Islam lah yang di support ataupun dijaga. Tapi kalau pemimpin tu mungkin minat dia tu ke arah benda-benda lain, maka dia akan provide dia punya duit dan apa semua tu, negara punya fokus tu akan ke belah macam tu. Kalau di zaman pemimpin yang minat dia tu tak ada ilmu, tak ada perkembangan, orang kata perkembangan ketenteraan, maka dia akan fokus dia ke belah tu. Seterusnya di zaman kepimpinan Khudaiwi Ismail, dia ni juga seorang yang berjasa besar dalam Mesir. Kalaulah tak ada pemerintahan ataupun kalau pemerintahan ni tak jatuh kat Ismail, dekat Khudaiwi Ismail, mungkin Mesir dah tak bangun balik. Sebab apa? Sebab kita tengok pemerintahan sebelum dia tu ditutup habis semua benda. Dia sekat, dia tutup. Tapi mai Khudaiwi Ismail ni nasib lah, orang kata dia ada semangat yang tinggi juga dalam bab sastra. Maka dia mula membuka balik, menghantar balik dan sebagainya. Misalkan ketika tibaah, ketika masa pencetakan, dia dekat matbu'ah Bulaq tu dia tak hanya mencetak buku-buku Arab dan buku-buku Turki, tapi dia juga mencetak buku-buku sastra klasik. Jadi beza tu, buku-buku Arab dan buku-buku Turki dicetak pada zaman Muhammad Ali dekat matbu'ah Bulaq juga. Dan kedua, masa dekat matbu'ah Bulaq di zaman Khudaiwi Ismail dicetak sastra-sastra klasik. Seterusnya di zaman Khudaiwi Ismail juga Taba'al Kutubul Gharbiyah Al-Qadimah wa Dawawain Syi'r Al-Abbasiyah. Dicetak juga di sebab masa zaman Khudaiwi Ismail ni dah bukan hanya ada satu matbu'ah je, tapi ada banyak dah matbu'ah. Jadi dekat matbu'ah lain tu pun dicetak buku-buku Arabiyah Al-Qadimah, buku-buku Arab yang klasik dan juga dewan-dewan syair. Antara buku yang dicetak Rasailul Jahiz, Kalilah wa Dimnah. Kemudian dicetak juga buku-buku barat. Dicetak buku-buku barat oleh ulama-ulama Mesir. Maka dekat zaman Khudaiwi Ismail ni kita tengok makin luas cabang dia terhadap sastra. Tadi mungkin buku-buku Arab dan buku Turki saja, dan mungkin dicetak surat khabar Waqa'i al-Misriyah saja, tapi bila di zaman Khudaiwi Ismail dicetak banyak lagi, lebih daripada hal-hal tersebut. Seterusnya, macam mana sahafah di zaman Khudaiwi Ismail. Dekat zaman Khudaiwi Ismail, dia
banyak orang kata banyak majalah-majalah ataupun banyak akhbar dah diterbitkan. Antaranya Rawdatul Madaris, majalah Al-Ya'su. Masa zaman ini juga zuhur as-sahafah as-siyasah. Jadi dia tak hanya ada waqa'a' al-misriyah saja, tapi ada juga majalah-majalah tentang tib, majalah tentang al-adab dan sebagainya. Seterusnya macam mana bi'sat. Tadi kita tengok Abbas dengan Said ni dia dah menghentikan penghantaran pelajar ke luar negara. Tapi nasib ada Khudaibi Ismail, pemimpin setelah dia tu, dia ambil inisiatif untuk menghantar semula penghantaran pelajar ni ke luar negara. Jadi dihantar, Ana tak pasti sama ada dihantar ke Paris juga atau ke mana, tapi yang pasti ke Eropah. Jadi masa keberangkatan di zaman Khudaibi Ismail ni ada lebih kurang 172 orang. Tadi kita tengok masa yang awal-awal tadi di zaman Muhammad Ali ada 44 orang yang daripada yang merangkumi Ghairul Misriyin dan Talab al-Azhar. Tapi di zaman Khudaibi Ismail ni makin banyak dia menghantar. Misalkan sekali rombongan tu hantar sampai 172 orang. Dekat 200 tu. Seterusnya tawassa'at harakatut tarjamah litushmilul adab wal funun. Semakin zaman ni masa Khudaibi Ismail ni lah meluasnya gerakan-gerakan penterjemahan. Maknanya dia ada kesinambungan. Hasil daripada hasil daripada bi'sat tadi, kesinambungan depa adalah menterjemah balik ilmu-ilmu dan menterjemah balik buku-buku yang ada dekat Mesir. Dan seterusnya di zaman Khudaibi Ismail juga unsyiat iddatu madaris wa ma'ahid fi finnut tarjamah wa ta'limul lughatul ajnabiyah. Dibina beberapa buah sekolah dan ma'had yang khusus untuk bidang penterjemahan dan juga mempelajari bahasa asing. Tadi apa sekolah-sekolah tu? Sekolah-sekolah tu antaranya Madrasah Al-Sul tadi dekat atas tadi. Kemudian Madrasah Darul Ulum atau Fiqhiyah ada dekat atas tadi. Kemudian di zaman Khudaibi Ismail juga adanya jasa ataupun adanya sumbangan daripada geng-geng Syuam dalam perkembangan harakatut tarjamah. Kemudian ittisaq nitaq ta'lim, macam mana perkembangan pembelajaran di zaman Khudaibi Ismail. U'idat al-madaris al-aliyah kal handasah wa tib wa zaidun 'alaiha madrasatul huquq. Jadi kalau tadi kita tengok di zaman sebelum dia tu Abbas dengan Said ditutup pengajian tinggi. Tapi di zaman Khudaibi Ismail kembali dibuka pengajian tinggi dalam bidang engineering dan kedoktoran, dan ditambah juga bidang hukuk, bidang law, bidang undang-undang. Seterusnya di zaman Khudaibi Ismail ni juga dibuka iftataha Ali Mubarak Darul Ulum. Dia buka satu sekolah yang nama dia Darul Ulum. Dibuka oleh Ali Mubarak. Ali Mubarak ni pun antara pemimpin di zaman Khudaibi Ismail. Seterusnya ada ni nama apa? Unsyiat Madrasah lil Banat. Nampak ada orang kata ada satu dia hanya orang kata dia punya pembelajaran tu menyeluruh. Ada sekolah khusus untuk perempuan. Nama dia Madrasah As-Suyufiyah. Maknanya dia mementingkan perkembangan ataupun mementingkan pendidikan perempuan. Kemudian Zaharat Al-Madaris As-Sinaiyah. Ada juga muncul juga sekolah-sekolah yang berkaitan dengan perindustrian. Antaranya Madrasatul Muhasabah. Madrasatul Muhasabah ni adalah sekolah perakaunan ataupun aliran perakaunan. Kemudian Madrasatul Zira'ah, sekolah-sekolah tentang pertanian. Macam sekarang ada macam-macam kata bidang, macam-macam kos. Jadi benda tu juga ada dulu masa zaman Khudaibi Ismail. Seterusnya Al-Sya'at Al-Hukumah Iddatu Madaris Sanawiyah. Ada nama apa? Ada macam lembaga sekolah-sekolah. Antaranya lembaga dekat Madrasah Raqsuddin, lembaga pendidikan. Kemudian di kurun ke-20, perkembangan di kurun ke-20, masa tu berlakunya Ihtilalul Injilizi, berlakunya penjajahan Inggris ke atas Mesir. Untuk bab tibaah, masa
tak dimentionkan pun apa yang berlaku untuk tibaah, tapi untuk suhafah dibagi tahu dalam buku teks waliqad aktsarus suhuf wa khamdu sautul misriyin bainal watani. Jadi tadi dekat atas tadi kita dah tengok bila berlakunya penjajahan Inggeris ni, orang kata suhuf suara rakyat tu makin kurang. Suara rakyat tu makin kurang. Ada tapi tak banyak macam tadi. Ada dua surat khabar yang ditulis oleh rakyat Mesir satu. Maknanya hak surat khabar yang lain tu dihentikan dia punya terbitan dia. Seterusnya nasya'a al-hayatul barlamaniyah. Masa ni dah orang kata ada politik berparlimen. Kemudian zuhurul ahzabus siyasah. Masa ni bila berlakunya penjajahan orang Inggeris terhadap Mesir tu, untuk nak bangkit balik tu banyaklah orang kata parti-parti politik. Kemudian masa zaman ni juga orang kata diterbitkan majalah-majalah secara mingguan, secara bulanan, secara mingguan dan secara bulanan. Seterusnya masa kurun ke-20 dalam bab bi'tsat wa tarjamah. Masa tu tak dimentionkan dalam buku teks apa yang berlaku. Kemudian ittisaq nitaqut ta'lim. Untuk bab ittisaq nitaqut ta'lim dia berkata da'a Sa'ad Zaghlul wa Mustafa Kamal bi darurati iqamah jami'ah ahliyah. Maka da'a Sa'ad Zaghlul maknanya diajak Sa'ad Zaghlul dengan Mustafa Kamal ni untuk membina satu universiti. Kalau kita tengok tadi ada banyak sekolah-sekolah yang khusus di bidang tersebut, tapi sekarang nak bina universiti. Jadi inisiatif daripada Sa'ad Zaghlul dengan Mustafa Kamal ni untuk membina satu universiti Jami'ah Ahliyah, satu universiti pakar. Maka orang-orang Mesir pun menyambut panggilan tersebut ataupun menyambut dakwah tersebut. Maka dikumpullah Jumi'at Tabarru'at li Ta'sisil Jami'ah Misriyah. Maka dikumpullah sumbangan dana untuk membina, dana antara orang Mesir untuk membina universiti. Dan last sekali di universiti tu mengajak tadris tarikh wal adab, ada satu lagi wal falsafah. Maknanya dekat Jami'ah Ahliyah tu dia punya pengajaran-pengajaran yang diajar antaranya belajar history, belajar sejarah, kemudian ada juga falsafah. Okey, itu sahaja. Habislah nota kita, habislah pembelajaran kita bab Awamilun Nahdah. Dan sekarang dah 8-7 minit. Kita janji nak berhenti pukul 8. Jadi, itu sedikit sebanyak untuk Awamilun Nahdah. Jadi hari ini kita cover 4 subtopik dalam buku teks. Tibaah, Suhafah, Al-Bi'tsat wa Tarjamah dan Ittisaq Nitaqut Ta'lim. Ada 4 dan kita berjaya cover dalam masa 1 jam 30 minit. Jadi ada orang yang dia boleh selesa dengan nota macam ni, ada orang yang dia tak selesa dengan nota yang macam ni. Apapun terpulang pada antum. Kalau antum rasa macam ni, antum boleh gunakan nota ni. Kalau rasa macam makin bercelaru, boleh guna nota biasa. Tadi mungkin nak bagi tahu pasal maklumat idhafiyah ni, maklumat tambahan. Nak bagi tahu sikit, nak mention sikit tentang macam mana matba'ah indal hamlatul faransiyah. Beza masa zaman penjajahan Perancis dengan zaman masa Muhammad Ali. Kalau kita tengok tadi masa zaman penjajahan Perancis, dia hanya mencetak hanya untuk kegunaan ni je, kegunaan istana ataupun kegunaan untuk laporan-laporan negara. Istakhdamatha fi mansyuratiha. Dia hanya mencetak tab'a al-manshurat di zaman penjajahan Faransi. Tapi masa matba'ah bulak tu barulah di zaman pemerintahan Muhammad Ali, barulah dicetak buku-buku Arabiah dengan Turkiyah dan kemudian dicetak Sahifah Al-Waqa'i' Al-Misriyah. Itu di zaman Muhammad Ali. Kemudian matba'ah bulak di zaman Ismail tadi kita tengok dicetak buku-buku sastra klasik. Dicetak di matba'ah bulak. Okey, itu sahaja untuk hari ini daripada Ana. Setakat sekarang faham ke?
Ana harap semoga antum faham, dan kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Kalau okay, faham insyaAllah. Jadi untuk adat nusus mungkin ada hal-hal yang dia mungkin banyak faktor yang antum kena ingat. Kadang tu kita faham tapi faham saja pun tak cukup juga. Kena faham, kena ingat, kena hafal. Jadi itulah realiti untuk adat nusus. Kalau untuk macam nahwu sorof kita belajar sebelum ni, mungkin kalau kita dapat dia punya teori tu kita dah boleh kata ada soalan-soalan yang kita boleh jawab. Tapi untuk adat nusus kita kena hafal beberapa poin. At least kita kena ingat. At least kena ingat, kena hafal dan kena pandai beza. Dekat zaman ni macam mana, ni zaman ni macam mana. Jadi jangan, kalau Ana cabaran yang paling Ana susah adalah bila nak kena ingat setiap satu ni. Maknanya kalau Ana tak buat macam ni, Ana akan sangat bercelaru. Yang ni dia punya maklumat ni dekat sini, maklumat ni dekat sini. Tapi kalau kita satukan semua maklumat ni dalam satu kertas, di mana-mana bawa ni je. Kita pun boleh, orang kata ada satu gambaran dekat dalam minda kita, okey macam ni, zaman Mak Ali macam ni. At least kita faham lah sebuah sedikit. Jadi kalau dah tak ada soalan, terima kasih Ana ucapkan kepada 6 orang yang hadir hari ini. InsyaAllah kalau nak tengok ulangan, nanti Ana share dia punya link yang ada link dekat YouTube. Untuk kelas sebelum ni pun kalau nak tengok, boleh tengok dekat YouTube juga. Link Ana share dalam group. InsyaAllah itu saja untuk pagi ni. Terima kasih sebab tak mengantuk dalam kelas. Dan Ana tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.